selepas kenyataan awal yang saya berikan dengan beberapa pimpinan keadilan pada 8 Jun 2012 di perkarangan pejabat di luar Department of Civil Aviation lapangan terbang Subang. Dan pada ketika itu, kalau media mahu, kita boleh bagikan sesalinan persoalan yang dibangkitkan. Saya juga sertakan soalan kepada Kementerian Pengangkutan yang dijawab semalam. Soalan saya, kos perbelanjaan dan status prestasi sistem kawalan udara yang menggunakan sistem Human Machine Interface yang dinaik taraf oleh Advanced Air Traffic Systems Malaysia Sdn Bhd dan juga AAT. Nyatakan sama ada sistem tersebut menepati piawai antarabangsa dan berjalan lancar. Saya sebut kerana saya telah menerima dokumen yang membuktikan bahawa ada kecacatan dalam sistem yang diberikan dan melalui jawapan Menteri sah bahawa nilai sistem ini yang diberikan secara tanda terus adalah sebanyak 280 juta ringgit Malaysia. Jadi yang saya timbulkan, Kementerian Pengangkutan, jawapan Kementerian Pengangkutan kepada saya menyatakan bahawa sistem kawalan udara yang menggunakan Human Machine Interface ini berada di tahap yang baik dan memenuhi piawai dan amalan International Civil Aviation Organisation dan berjalan dengan lancar. Malangnya, jawapan pendek langsung tak menjawab persoalan yang ditimbulkan dalam sidang media. Pertama, seperti yang saya maklumkan, kontrak untuk perbaiki sistem kawalan udara telah diberikan kepada syarikat Selex Sistemi Integrati dan Advanced Air Traffic Systems Malaysia Sdn Bhd secara tender rundingan tertutup. Apakah alasan pihak Kementerian Pengangkutan serta DCA yang membolehkan sistem yang cukup mustahak ini diberikan secara sebegini dan adakah menjadi norma bagi sesuatu projek dianugerahkan kepada keluarga menteri? Kenapa saya sebut? Kerana dalam carian syarikat yang saya buat 2 bulan lepas, tertera nama salah seorang pengarah syarikat Advanced Air Traffic Systems yang mendapat 280 juta projek ini, nama Ikhwan Hafiz bin Jamaluddin, salah seorang keluarga bekas menteri yang pada ketika itu mendapat projek ini tahun sekitar bulan Ogos 2011. Jadi saya tanya dan ini belum lagi terjawab oleh kementerian. Kedua, surat bertarikh 4 Januari 2012 daripada 11 orang termasuk timbalan-timbalan pengarah pengawal trafik udara, Air Traffic Controllers di Pusat Kawalan Trafik Udara Nasional telah menyuarakan rasa kecewa mereka terhadap ketiadaan maklum balas dari pihak berkuasa tentang kecacatan dan kekurangan dalam sistem yang diperguna. Sudahkah surat ini dijawab oleh Department of Civil Aviation? Saya sertakan juga surat yang bukan merupakan rungutan daripada pihak pembangkang tapi rungutan oleh Air Traffic Controllers sendiri. Ketiga, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak DCA untuk perbaiki masalah kecacatan sistem seperti yang telah didedahkan dalam Certificate of Practical Completion dokumen DCA sendiri? Defect banyak, termasuklah sistem yang kerap kali hilang begitu sahaja, menjejaskan keselamatan orang ramai dalam penerbangan. Ini ada disertakan tidak terjawab. Dan saya juga dedahkan dokumen ini berjudul Certificate of Practical Completion, nombor kontrak DCA TAD R10 2009 BP. Jika langkah-langkah telah diambil, saya gesa sama ada pihak DCA atau syarikat terbabit menunjukkan surat yang membuktikan langkah-langkah tersebut telah diambil dan benar-benar mengatasi masalah yang dialami. Terakhir, sekiranya kecacatan dan kekurangan ini diperbaiki, bilakah pihak DCA akan mengadakan audit International Civil Aviation Organisation untuk membuktikan kepada rakyat keberkesanan sistem tersebut? Jadi saya berikan salah satu kebimbangan yang bangkit di Parlimen Cyrus, syarikat Selex yang merupakan pembuat sistem
LEFCO, satu juga radar sistem yang gagal. Jadi di Parlimen Cyprus mereka akhirnya membatalkan projek bernilai 17 juta euro yang membabitkan juga syarikat Selex. Jadi di kala ini sekurang-kurangnya jawapan yang terang, jelas, wajib diberikan oleh kementerian, kerana saya fikir kalau nak cakap tentang hanya tak sampai 2 paragraf, amat mengecewakanlah. MalaysiaKini.com. Malaysia Kini. Malaysia Kini.